Farid, ada juga perasaan fear of missing out. Contohnya lihat orang sekeliling, rakan terdekat memakai dan menggunakan barangan berjenama. Disebabkan masalah keuangan, terutamanya kepada penuntut IPT, which is diorang kena menyelesaikan yuran pengajian, keperluan asas dan mungkin juga diorang terikut-ikut gaya hidup mewah. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat hari Isnin. Hari ini 22 Februari 2021 bertemankan saya Uyaina dan juga Fahrin Ahmad. Apa yang pasti, hari ini kami di Wanita Hari ini ingin sentiasa memberikan inspirasi kepada anda semua. Dan juga pengisian yang menarik. Baik, terima kasih kerana memilih Wanita Hari ini untuk tontonan 12 tengah hari anda. Baik, kami bersama dengan anda pada hari ini. Banyak yang kami ingin kongsikan, tetapi yang paling utama yang semua orang dah tahu, terutamanya para ibu bapa yang anak-anaknya menduduki SPM pada hari ini. Untuk adik-adik, untuk para ibu bapa, selamat menjalani peperiksaan SPM dan kita harap kejayaan cemerlang untuk anda semua. Kalau saya menduduki SPM pada tahun 2009, kira-kira dalam 12 tahun yang lalu. Kalau Fahrin? Saya tahun 96 ya. Wow. Hebat. Okey, apa yang pasti hari ini seramai 401,105 orang pelajar di seluruh negara mula menduduki SPM dalam keadaan negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 yang menuntut mereka sebenarnya, Fahrin, bukan sahaja untuk membawa ilmu pengetahuan yang ada di minda mereka, pen, tetapi mereka juga perlu bawa perisai lain. Kerana pelbagai SOP yang harus mereka lalui dalam keadaan peperiksaan norma baharu ini, dengan membawa pelitup muka, mengambil suhu, mendaftar dan sebagainya. Dan pada hari pertama ini, pemeriksaannya adalah bahasa Melayu kertas 1 dan 2 dan bermula jam 8 pagi dan 2 petang nanti. Betul. Dan bukan sahaja itu, seramai 48,014 orang pengawas peperiksaan pun terpaksa mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Dan difahamkan juga mereka yang tidak sihat ataupun berada dengan kontak rapat bersama dengan mereka yang telah pun dijangkiti COVID-19 tidak dibenarkan untuk memasuki Dewan Peperiksaan sama sekali. Kita harapkan situasi ini tidak akan berulang lagi untuk tahun hadapannya. Sebab difahamkan pelajar-pelajar tahun 2020 yang menduduki SPM ini bukannya tempoh 12 bulan mereka belajar, tetapi 14 bulan. Melalui talian dan tempoh pelajaran bersemuka juga yang paling singkat, iaitu hanya 4 bulan. Jadi kalaulah tahun ni, kalau orang tanya, kan, awak batch mana SPM? Saya batch tahun COVID. Baik, untuk itu kita pun sudah pun terhubung bersama dengan salah seorang bapa yang mana anak lelakinya menduduki peperiksaan SPM pada hari ini. Sudah pun terhubung di talian. Kita bersama dengan Norman Hakim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Papa sihat, Papa? Papa Norman sihat? Okey, Norman, kita sempat juga menyaksikan di laman media sosial pagi tadi Norman menghantar Danish kan untuk menduduki peperiksaan SPM. Jadi kita nak tahulah apa perasaan Norman melihat dalam keadaan norma baru ini menghantar anak menduduki peperiksaan SPM pada kali ini. Saya kalau saya letak diri saya dalam diri anak saya, dia mengatakan from semasa ke semasa dia itu faham ini untuk gelaran branding yang diberi kepada pelajar-pelajar yang menduduki SPM pada tahun ini, pelajar Form 5 Pro Max kan. Diorang ni berhadapan Pro Max. Jadi diorang ni berhadapan dengan situasi yang sangat getir sebab saya sendiri berhadapan tengok anak saya depan mata mula-mula dia selepas kita selesai PKP 1.0, dia pergi kepada sekolah secara fizikal, kemudian pergi pada PDPR, and then bila kes naik, pergi balik pada online kan, pada PDPR. Dan situasi itu sebenarnya sedikit sebanyak memberi tekanan kepada pelajar-pelajar. Tetapi pada saya, hari ini diorang sangat-sangat bersemangat sebab nak masuk gelanggang. Macam anak saya sendiri, saya yang nervous, tetapi dia macam, let's do this, Pak. Let's do this, let's fight for this. Dia cakap macam tu kan. So, dia yang bersemangat. Jadi pada saya sebenarnya apabila dia melalui satu cabaran yang getir,
InsyaAllah saya dapat merasakan mereka yang macam Farin katakan tadi, mereka adalah pelajar batch COVID-19. InsyaAllah dia akan dapat buat yang terbaik, sebab bila kita ni tercabar, kita akan nampak dia punya iltizam inisiatif juga keseluruhan kat situ. Bersemangat kita tengok Danish. Jadi hari ni saya memang spare hari ni satu hari untuk spend time dengan dia. Pukul 8 sampai pukul 10.30 ni adalah untuk bahasa Melayu kertas yang pertama. Dan pukul 2 sampai pukul 4 nanti untuk kertas yang kedua. Jadi sekarang ni saya tengah tunggu dia lagi. Jadi saya sempat jumpa dia kan. Tanya dia macam mana. Okey Pak. Okey, best. Dia cakap macam tu kan. Dia kata dia nak masuk dekat dalam dewan semula sebab dia nak continue dia punya study. Dengar cerita ayah dia pergi carikan pen juga kan? Pen tu? Ini salah. Benda satu perkara teknikal yang kita terlepas pandang. Pelajar-pelajar ni rupa-rupanya kena memakai pen pen 0.7 betul? 0.7 warna hitam. Ballpen 0.7 warna hitam. Sebab apa, nanti bila pengawas peperiksaan nak periksa, dia akan scan dia tu, takut tak nampak. Elakkan daripada pakai pen warna biru. Jadi untuk masuk, sebab tadi ujian subjek objektif, jadi gunakan pensel 2B. Untuk paper 2 ni kena pakai pen macam tu. Jadi bapak dia nasib baik dekat sini kelang kabut lah juga. Nasib baik. Dapat cari, alhamdulillah kan. Papa to the rescue. Okey, untuk Norman sendiri mungkin ada ucapan yang nak diberikan kepada Danish dan juga rakan-rakan Danish yang semuanya sedang menduduki SPM pada tahun ini, juga kepada ibu bapa di luar sana. Dan semua pelajar lah yang menduduki peperiksaan SPM ni, Norman. Silakan. Okey, kepada semua ibu bapa dan juga semua pelajar-pelajar batch 03 yang lahir pada tahun 2003, teruskan perjuangan. Jangan orang kata menjadikan pandemik COVID-19 ini sebagai satu halangan ataupun masalah ataupun asbab untuk kita lemah semangat. Teruskan perjuangan dan habiskan sampailah pada 25 bulan 3 ni nanti untuk mereka memberikan satu impak yang terbaik lah kan. Lawan selagi boleh lawan untuk mereka membuat satu kejutan untuk keputusan pada tahun 2003 untuk SPM tahun 2020-2021. Okey. Baik Norman, kita ucapkan terima kasih dan sampaikan salam pada Danish dan selamat berjaya untuk keluarga. Okey, kami di Wanita hari ini juga mengucapkan selamat berjaya kepada semua pelajar dan juga para ibu bapa yang anak-anaknya menduduki peperiksaan SPM. Saya dulu bukan cari pen tau, saya dulu sibuk cari pensel 2B. Nak hitamkan betul. Saya buat sekolah rendah je macam tu. Sekolah menengah dia dah lain sikit. Okey, apa-apa pun saya mempunyai hormat yang cukup tinggi kepada para pelajar kita untuk SPM 2020 sebab sangat-sangat mencabar untuk belajar di dalam talian. Dan untuk itu kita juga ada sedikit ucapan dari ibu bapa di luar sana kepada anak-anak mereka. Mari kita saksikan. Kita dengarkan harapan mereka. Anak saya dan rakan-rakan akan mengambil SPM hari ini. Harapan saya agar peperiksaan ini dapat berjalan lancar dari awal hingga ke akhir tanpa berlaku sebarang kejadian yang tidak diingini. Buktikan mereka boleh berjaya walaupun ada cabaran, walaupun ada halangan dalam proses pembelajaran, tapi kita buktikan segala-galanya pasti berjaya, pasti dapat result yang cemerlang dengan kita sentiasa berusaha dengan berdoa dan juga dengan bertawakal. Saya mengharapkan sangat adik saya supaya dia dapat fokus dan dapat membuktikan kepada arwah ibu, kepada semua bahawasanya beliau akan buat yang terbaik untuk SPM. Dan sebagai seorang kakak, tanggungjawab untuk memberikan dia semangat tu, saya akan terus memberikan dia semangat sebab dia memerlukan kata-kata motivasi yang terbaik untuk dia berdepan dengan SPM. Saya sebagai seorang bapa turut berasa berdebar sama seperti perasaan calon-calon SPM itu sendiri. Tambahan pula pelajaran calon-calon SPM telah terkendala sejak pandemik COVID-19 menular di Malaysia. Harapan saya semoga calon-calon SPM 2020 seluruh Malaysia, khususnya anak saya, akan dapat menjalani SPM dengan tenang. Seterusnya memperolehi keputusan yang cemerlang. Good luck, try the best.
Baik, selamat berjaya kepada semua dan seperti biasa juga kami juga ingin terus berkongsikan mengenai statistik terkini situasi COVID-19. Kabarnya semalam kes baru meningkat, Yana. Meningkat. Kes baru semalam dicatatkan sebanyak 3,297 kes dan menjadikan jumlah kes keseluruhan sebanyak 283,569 kes dan sayang sekali kematian baharu pula adalah 5 dan kes sembuh baharu adalah sebanyak 4,456 kes. Okey, baik. Walaupun kita lihat sebenarnya situasi sekarang dah ada banyak kelonggarannya, tapi tolonglah terus menjaga diri anda kerana ini merupakan tanggungjawab keseluruhan rakyat dan juga masyarakat Malaysia. Dan kita tidak mahu kematian dan juga jangkitan baharu terus meningkat dan ini yang kita harus berikan kerjasama, Yana. Betul. Ingat 3W, wash, wear and warn. Ingat untuk sentiasa membasuh tangan anda, untuk sentiasa memakai pelitup muka dan untuk sentiasa juga mengingatkan orang di sekeliling kita yang kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dan sama-sama kita nak melawan pandemik ini. Tetapi kita juga ingin berbicara mengenai sinar baru. Setibanya vaksin semalam, kumpulan pertama vaksin telah pun tiba di KLIA dan ramai membicarakan tentang hal ini, melaporkan tentang hal ini dan kita harapkan ini menjadi orang kata anjakan kepada keadaan ataupun situasi COVID-19 ini, Yana. Ya, dan COVID-19 punya vaksin ini diberikan nama Pfizer-BioNTech yang mana akan diberikan melalui 3 fasa di negara kita. Bermula dengan fasa pertama yang akan berlaku pada 24 Februari ini. Okey, dan ini juga akan diberikan kepada petugas barisan hadapan yang melibatkan seramai 500,000 orang. Dan untuk fasa kedua dari April hingga Ogos membabitkan kumpulan warga emas berumur 65 tahun ke atas dan yang berisiko tinggi serta orang kurang upaya melibatkan 9.4 juta orang, manakala fasa ketiga nanti pada Mei 2021 hingga Februari 2022 untuk penduduk di Malaysia berusia 18 tahun ke atas. Warga negara dan bukan warga negara juga adalah dengan sasaran lebih 13.7 juta orang, Yana. Ya, dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini difahamkan akan diberikan suntikan pertamanya kepada Perdana Menteri Malaysia sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga kepada Ketua Pengarah Kesihatan kita, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan kemudian barulah ianya akan disalurkan dan diberikan kepada kita yang lain ni semua. Saya kira kredit dan juga pujian, setinggi pujian harus diberikan kepada pihak kerajaan Malaysia dan semua yang terlibat kerana bukan mudah, Yana, untuk secara logistiknya membawa vaksin ini kerana julat suhu untuk memastikan ianya selamat dan boleh digunakan pakai adalah di antara negatif 60 sehingga negatif 90. Bayangkan betapa susahnya nak memastikan tahap sejuk beku tu, Yana. Ya, dan difahamkan juga vaksin Pfizer-BioNTech ini juga perjalanannya cukup jauh daripada Jerman ke Singapura barulah dimasuk ke Malaysia dan negara-negara Asia yang lain. Saya kira ini adalah usaha yang sangat-sangat bagus yang dijalankan oleh pihak kerajaan malah seluruh dunia untuk memastikan kita sama-sama dapat membanteras COVID-19 ini bukan sahaja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Okey, baik. Sebelum kami war-warkan tentang topik kita pada hari ini, walaupun dah tahu dah sebenarnya apa topik kita dekat awal tadi. Betul. Saya nak memberi sedikit tips tentang bersama... happy. Okey, silakan. Betul. Bersama Lactogrow. Hari ini adalah tips ke-35 yang mana jom kita buat komik sendiri. Dengarkan tips dari Nestle Lactogrow jenama Grow Happy untuk anda dan si manja. Tips inspirasi Grow Happy nombor 35 ini adalah jom buat komik sendiri. Papa, Mama belikan buku kosong dan lukislah bersama-sama si manja. Tunjukkan dulu lukisan anda dengan jalan ceritanya sekali supaya mereka faham dan tahu apa yang mereka perlu lakukan. Lepas tu, jangan lupa untuk warnakan sekali agar lebih menarik. Berikan si manja Nestle Lactogrow untuk keselesaan pada perut mereka dengan probiotik L-Ruteri agar dia sentiasa ceria. Saya suka betul. Grow Happy. Betul. Ini tips berguna ni untuk Farel juga. Betul. Untuk anak saya. Okey, baik. Sekarang kita terus saja kepada topik kita yang awal tadi kita dah kongsikan mengenai, hari ini kita nak cakap mengenai gula. Tapi gula bukan sebarang gula, Yana. Gula bukan sebarang gula. Gula ini ada buku. Dan gula ini boleh membawa penyakit.
penyakit dalam masyarakat. Okey, mengenai sugar baby. Okey, memang banyak orang memperdebatkan dan memperbincangkan tentang isu ini, tetapi yang menjadi persoalan utamanya adalah mengapa perkara ini berlaku dan kenapa anak-anak muda terutamanya wanita terjebak di dalam kancah ini. Betul, dan apatah lagi baru-baru ini pengasas kepada aplikasi ini telah pun ditangkap dan menjadi persoalan seperti yang Fahrin katakan tadi. Adakah kita sebagai ibu bapa tidak memainkan peranan secukupnya dengan mengambil tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita? Sekiranya mereka memakai barangan yang terlalu berjenama pada awal usia mereka, adakah ini sebenarnya salah satu tanda di mana mereka juga adalah seorang sugar baby? Dan yang lebih merisaukan adalah mereka memberi justifikasi bahawa perkara ini tidak salah. Okey, sekiranya anda ada pendapat, sila nyatakan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga follow, nyatakan juga di komen kami di Instagram WHI TV3. Kita nak berehat seketika, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Perlu melakukan pembayaran sebanyak RM1,500. Itu merupakan antara syarat yang perlu dilakukan oleh anak ikan untuk mendapatkan sugar mommy atau sugar daddy yang diidamkan. Isu berkaitan sugar daddy ini bukanlah satu isu yang baharu. Namun, baru-baru ini, media melaporkan Malaysia diletakkan pada kedudukan ketiga tertinggi di Asia yang menggunakan platform perkhidmatan untuk mencari perempuan simpanan atau lebih dikenali sebagai sugar baby. Data terkini melaporkan pelajar IPTA antara yang paling banyak menggunakan perkhidmatan ini. Terbaru, aplikasi temujanji terbesar Asia telah mendedahkan lebih 400,000 keahlian dengan 220,000 daripadanya sugar baby dan 180,000 sugar daddy. Aplikasi berkenaan menyatakan hampir kesemua anak ikan terdiri daripada pelajar Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA dan swasta IPTS di sekitar Lembah Kelang. Antara faktor yang mendorong peningkatan sebanyak 40% pendaftaran baharu untuk aplikasi ini adalah disebabkan oleh rasa takut ketinggalan dan desakan hidup ketika musim pandemik ini. Selain daripada aplikasi Sugar Daddy, terdapat juga pelbagai aplikasi lain yang turut menawarkan perkhidmatan dating. Risikonya adalah boleh terdedah kepada jenayah cyber dan jerat percintaan cyber. Oleh itu, Kementerian Komunikasi Multimedia dan Suruhanjaya Multimedia Malaysia SKMM telah menyekat satu laman web yang disifatkan mempromosikan budaya pelacuran cyber ini. Persoalannya, apakah faktor utama yang mendorong mereka ini terjebak untuk menjadi sugar baby dan bagaimana cara untuk kita membendung masalah ini? Isu berkenaan sugar baby adalah topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Dan saya kira Fahrin, topik ini bukan topik baru sebenarnya. Betul. Tahun lalu di Wanita Hari Ini juga kami pernah membawakan topik yang lebih kurang sama. Tapi mungkin ada sedikit perbezaannya pada kali ini di mana dah ada pengupgradean sedikit. Okey, betul. Kerana kalau kita lihat isu ini ataupun cara ianya bergerak semakin sophisticated. Kalau dulu mungkin melalui WhatsApp, telefon, mesej sahaja. Tetapi kali ini seolah-olah ianya menjadi satu normalisasi kerana sudah ada platform pula yang orang kata menggalakkan ataupun mengiyakan perkara ini. Betul. Dan saya kira sebaik saja melihat paparan VT sebentar tadi, mungkin dalam kalangan ibu bapa sekarang ni yang mula rasa gusar, merasa risau tentang keselamatan anak mereka. Dan untuk itu, tanpa membuang masa lagi, kami ingin mempersilakan tetamu istimewa di atas talian kita yang sudah pun terhubung sekarang ini. Tetamu kita pada hari ini hebat-hebat belaka. Ada dua orang individu hebat, iaitu pertama sekali Tuan Kamal Effendi, seorang penganalisis jenayah. Assalamualaikum Tuan Kamal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cukup jelas. Terima kasih. Dan juga seorang lagi adalah pakar psikologi, Datin Profesor Dr. Mariani Makno. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih Tuan Kamal dan Datin kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Baik, sama-sama. Okey, baik.
kita faham tentang aplikasi ini. Mungkin tidaklah secara terperinci bagaimana ianya berfungsi. Tapi kita faham yang aplikasi ini menarik minat anak-anak muda untuk menjadi perempuan simpanan kepada sesetengah golongan ini. Tetapi kan Prof, sebagai mukadimahnya, mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu apakah faktor secara psikologi yang menyebabkan anak-anak muda khususnya golongan perempuan tertarik untuk menjadi seorang sugar baby? Dia sebenarnya kalau kita cakap pasal faktor-faktor tu ada banyak ya, dan semua faktor tu sebenarnya adalah berasaskan kepada asas psikologi juga ya, iaitu keperluan hidup, keperluan asas manusia, iaitu makanannya, minumannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, segala-galanya. Jadi di sini maksudnya ialah dia mahukan sesuatu untuk menyempurnakan hidupnya tanpa memikirkan apa kesan dan juga akibat dia. Jadi dengan kata lain, kalau kita lihat daripada aspek psikologi ni ialah dia ingin memenuhi gaya hidupnya. Kalau dulu mungkin gaya hidupnya ialah mungkin dibekalkan dengan RM50 satu minggu. Tapi sekarang sebab dia nak upgrade lifestyle. So bila dah upgrade lifestyle itu, maka segala-galanya terupgrade lah ya. Itu pun sekarang ini bila kita kata sugar baby tu, nama tu pun dah di-upgrade. Tapi sebenarnya biasa saja itu sebenarnya adalah isu pelacuran. Tetapi isu pelacuran yang berlaku tanpa ada ibu dan juga tanpa ada bapa ayam. Betul Tuan Kamal? Betul. Caranya. Jadi asas pokok pangkalnya ialah keperluan hidup itu. Mencari wang dengan cara yang mudah. Tak perlulah orang kata nak buat sambilan dan sebagainya. Jadi mereka tak nak susahkan ibu bapa kat kampung. So nak dengan cara jalan mudah. Wang dan peluang tu ada. Jadi faktor pendorong itu pun banyak. Kawan-kawan pun ada untuk jadi ikut-ikutan. Maka berlakulah apa yang dikatakan sindrom sugar baby, sugar daddy. Okey, Tuan Kamal, sebenarnya kita pendekkan, kita bincangkan perkara ini sebenarnya memang sejelas-jelasnya perkara ini adalah salah dari segi integriti, dari segi prinsip dan juga moral. Okey, yang saya risaukan sekarang ni justifikasi orang kata benda ni tak salah, ada permintaan, ada penawaran, kami tak melibatkan sesuatu yang salah dari segi jenayah dan sebagainya. Jadi apa komen Tuan Kamal tentang ini? Itulah alasan yang digunakan oleh pengasas laman-laman sedemikian ya. Bukan saja kita kata yang menjadi topik ini, tetapi sebelum ni juga. Malah ada juga yang menggunakan laman yang bernama Islamik ya, bagi tujuan kenal dan sebagainya. Dengan satu caveat, iaitu apa yang berlaku di belakang itu, apa yang berlaku selepas itu bukan dalam tanggungjawab mereka. Itu alasan pertama diguna. Alasan kedua, kerana yang terlibat ini berusia di atas 18 tahun, maka sesuatu yang dipersetujui itu tidak menjadi satu kesalahan. Maka dia menggunakan garis di situ, mengatakan dia tidak mempromosi aktiviti, maaf ya saya guna bahasa undang-undang dia, persundalan. Wow. Tetapi yang nyata itu bahasa undang-undang dia ya. Persundalan 372. Ya. Jadi yang menjadi masalah bagi saya ialah dua perkara. Satu, data yang dikeluarkan menunjukkan pelajar IPTA, IPTS terlibat. A, apakah ia benar? B, apakah ia tidak benar? Kenapa? Kalau ia benar, sudah tentulah ada yang akan tampil melaporkan. Kecuali kalau identiti mereka dicuri ya, sebagai pelajar, itu satu. Yang kedua, sesiapa sahaja boleh mendakwa dirinya seorang pelajar. Jadi dia kata misalnya dia daripada universiti tempatan. Kerana tak seorang pun yang masuk dalam laman ni kena disahkan oleh universiti bahawa mereka adalah penuntut. Ya. Yang menggemparkan apabila dikaitkan dengan pelajar. Barangkali itu salah satu cara mempromosi laman ini. Tetapi yang lebih membimbangkan saya, penghinaan ini dilanjutkan kepada wanita. Kalau wanita saja kita gempar, sedangkan sebelum ini juga ada lelaki yang terlibat dalam perkhidmatan social escort misalnya. Kita tidak gempar. Seharusnya, sewajarnya, sewajibnya kita melihat kedua-dua perkara ini dengan serius dan menganggap ia adalah pada titik darjah kesalahan yang sama. Ya. Dan saya kira kan perkara ini juga menjadi satu diskriminasi juga ya, Tuan Kamal, terhadap golongan wanita khususnya. Jikalau seorang wanita itu membawa kereta yang besar-besar, yang mahal-mahal, mungkin akan ada dalam kalangan masyarakat yang rasa skeptikal tentang dari mana wanita ini mendapatkan barangan-barangan ini. Tetapi kalau golongan lelaki pula yang membawa kereta besar, orang kata kuat kerja anak lelaki ini tadi. Tetapi kan itu betul
betul ya Ana. Betul, sebab kawan saya nama Nordin dengan Angah. Dia cukup marah bila ada laman-laman macam ini. Dia kata, kenapa orang perempuan tak boleh berjaya ke? Kenapa mesti ada manipulasi terhadap wanita? Kenapa mesti ada diskriminasi terhadap wanita? Kan? Bila jadi pada isu ini yang sama, jadi pada lelaki, tidak seorang pun menggembar-gemburkannya. Jadi kita tidak boleh benarkan assault ini terus berlaku. Kalaupun ada, pihak-pihak berkuasa itu siasat. Tapi yang saya risau juga, walaupun laman tersebut telah ditutup, tetapi capaian daripada muka bukunya masih ada. Dan betul. saya terbaca apa yang ditulis pada 16 Februari baru ini, mengatakan kerajaan Malaysia telah menutup laman dia, apps-nya. Dia semua berharap ia tidak berlaku di negara lain. Jadi ini ditulis sendiri oleh pengasasnya, dan saya ada tangkap layar berkenaan supaya kita membincangkan tanpa prejudis apa yang berlaku dan menyatakannya sebagai fakta. Okey Tuan Kamal, minta maaf saya mencelah. Kita akan sambung lagi sebentar saja lagi dan kita juga akan bertanyakan kepada Prof tentang isu ini. Tapi sebelum itu ada sesuatu yang cukup menarik kami ingin kongsikan. Kredit kepada wartawan kami Syifa kerana melakukan penyamaran untuk mencapai ke laman sesawang ini. Kita saksikan laporan siasatan ini. Untuk mengetahui sejauh mana kebenaran wujudnya laman web yang menawarkan perkhidmatan Sugar Baby dan Sugar Daddy, saya sendiri menyamar untuk melihat dan mengetahui apa sebenarnya yang berlaku di dalam laman sesawang ini. Baru-baru ini, negara Malaysia telah digemparkan dengan satu isu Sugar Daddy. Negara Malaysia dengan jumlah 42,500 Sugar Daddy berada di tempat ketiga. Ini merupakan salah satu laman sesawang yang menyediakan perkhidmatan Sugar Daddy. Saya sendiri telah mendaftar sebagai seorang anak ikan yang memerlukan perkhidmatan Sugar Daddy. Saya telah mendaftar untuk menjadi Sugar Baby menggunakan maklumat palsu dan baru saja saya mendaftar, saya telah menerima banyak mesej. Pada peringkat permulaan, mereka ini hanya bertanya khabar. Namun apabila kita sering berbalas mesej, mereka ini sudah menunjukkan minat dengan ajak berjumpa. Ada juga yang menggunakan pendekatan yang sangat drastik, iaitu dengan bertanya harga yang saya perlukan untuk melayani mereka. Selain itu, aplikasi ini juga bebas untuk melihat berapa jumlah pendapatan Sugar Daddy. Ini memberi pilihan kepada Sugar Baby untuk melihat berapa jumlah pendapatan Sugar Daddy yang mereka inginkan. Persoalannya, adakah maklumat yang mereka isi ini betul dan adakah data yang menyatakan bahawa pelajar IPTA paling banyak menggunakan aplikasi tidak bermoral ini? Adakah ianya benar? Wow, itulah realitinya, itulah hakikatnya. Cukup mudah sekarang ini untuk melalui laman sesawang untuk tujuan-tujuan yang negatif. Ana. Betul, dan saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh wartawan kami Syifa di akhir tadi. Adakah ianya benar? Kerana tak mustahil platform ini adalah satu scam sebenarnya yang menipu lebih ramai lagi anak-anak gadis di luar sana. Baik. Okey, Prof, saya nak tanya kepada Prof tentang aspek ketagihan terhadap perkara-perkara sebegini. Tidak mustahil kan Prof, daripada menjadi Sugar Baby pada awalnya sekadar ingin tahu, tetapi apabila sudah terlibat dalam kerjaya ataupun profession ini, tidak mustahil untuk anak-anak gadis ini setelah dilemparkan dengan kemewahan menjadi ketagih untuk terus mendapatkan barangan-barangan yang mereka terima dari Sugar Daddy ini. Mustahil ataupun tidak Prof? Dia boleh menjadi satu ketagihan sebab kita manusia ni, kita bermula dengan aktiviti. Lepas aktiviti, masuk pula apa yang kita katakan isu ataupun situasi yang kita katakan rutin. Dan daripada rutin inilah jadi satu tabiat ataupun habit yang mana kalau bahasa yang sebenarnya dalam psikologi ialah addicted, ketagihan. Ya, ada dua ketagihan di sini. Satu ketagihan adalah materialistik. Maksudnya dia diberi habuan yang berlambat-lambat. Kalau dulu sebelum ini pocket money-nya hanya RM50. Nak beli apa RM50 tu ya Tuan Kamal? Ni sekarang ini dengan puluhan ribu ringgit. Wah, semua dah boleh beli. Gaya hidup pun dah dapat di-upgrade. Upgrade lifestyle tu. Jadi itu ketagihan bahan material. Yang kedua ialah ketagihan
keinginan seks itu sendiri. Baik, bila saya kata ketagihan seks itu, kita kena lihat dua individu di sini. Pastinya bila ada hubungan seks antara lelaki dengan perempuan, kan? Jadi kalau tadi saya setuju kalau perempuan tu memang saya luas cerita dia. Tapi kalau lelaki tu senyap aja. Kena ingat sebab kita manusia stereotip ialah perempuan tu kadang-kadang lemah, dia tak boleh buat apa. Tapi lelaki walau kerja jadi orang kata social escort sekalipun tidak dipertikaikan kerana itulah dia stereotip masyarakat kita. Jadi saya rasa sampai masa kita lihat siapa lelaki, siapa wanita, dua-dua mempunyai kehebatan masing-masing dan selidik dulu sama ada perkara itu benar atau tidak. Yang pasti ketagihan itu tetap akan ada daripada aspek luarannya, bahan-bahan ganjarannya, pentiriannya dan daripada aspek dalamannya ialah ketagihan nafsu seks itu. Satu permintaan seks dan satu membekalkan. Tetapi dalam membekalkan itu dapat pula yang habuan yang memang diperlukan untuk upgrade lifestyle seseorang ini, utama dalam kalangan belia-belia. Okey, Tuan Kamal, soalannya mungkin lebih kurang sama tapi saya ubah sikit sudut soalannya. Okey, justifikasi yang selalu diberikan adalah kesempitan kewangan. Dan kalau kita lihat ramai juga wanita yang bekerja dah berpuluh tahun sekalipun tak mampu mendapatkan barang-barang mewah dan sebagainya, tapi anak-anak muda ni mampu. Itu satu perkara yang lain juga. Dan kemudian orang kata bila bercakap pasal kewangan ni, mereka mencari jalan singkat tetapi mereka tak sedar sebenarnya dalam tempoh itu juga mereka telah menggadaikan maruah dan juga harga diri. Walaupun tak kiralah melibatkan seksual maupun tidak, tapi memberi impak yang positif jangka pendek, jangka panjang untuk wanita dan masyarakat itu sendiri. Tuan Kamal. Ya, Farin, saya berbelah bagi untuk menjawab ini. Yang pertama, kalau saya mengambil ia sebagai fakta, maka kita ada masalah integriti fabrik moral kita. Betul. Kalau ia berlaku sedemikian. Yang kedua, saya juga memilih untuk melihat kadang-kadang persona virtual seseorang ini berbeza. Di laman sosial dia tunjuk beg-beg yang berharga apa semua, padahal PS kita pun tahu dia beli kat PS kan. Kadang-kadang kawan punya aja dia tayang. Jadi bila kita nak menganggap bahawa itu adalah lifestyle yang ditunjuk dengan ini, maka kita harus melihat dua-dua sudut pandang. Namun yang menjadi persoalan ini ialah hasil. Saya kira orang-orang yang selalu menunjuk macam ini, lembaga hasil dalam negeri suka tau. Betul jadi juga dia tengok, muda lagi dah pakai cabriolet ni kan. Jadi benda-benda katalah masalah tu wujud. Samalah kalau misalnya contoh orang tu nama Iza kata. Contoh je saya jadi Fiza, dia bawa kereta. Iza. Okey, Iza. Boleh mana-mana nama lah. Jadi dia bawa kereta mewah, orang akan beranggapan ini sama ada orang bantu bayar ataupun dia tak mampu bayar habis. Tetapi kalau lelaki, stereotyping yang berlaku itu diskriminasi gendernya sangat-sangat berat. Padahal apabila kita bercakap tentang gender ni, kita bercakap tentang rights, roles and responsibility. Itu tiga perkara. Jadi kalau yang pada soalan yang Farin kata tadi, ia benar ada yang mahu mengikut dengan jalan yang songsang. Tetapi kalau kita terus membenarkannya, kita sebenarnya sesat di jalan yang benar. Macam mana tu? Betul, dan mungkin soalan yang sama juga kita boleh ajukan kepada Datin Prof. Kalau kita tadi dah menyentuh tentang faktor-faktor yang memberi suntikan kepada anak-anak muda ataupun golongan belia ini untuk menceburkan diri dalam bidang sugar baby ini, tetapi dari sudut psikologi kemudian harinya Prof, bagaimana perkara ini dapat memberi impak yang negatif kepada mereka yang pernah menjadi seorang sugar baby? Baik, impak dia kita kata ini lebih kepada trauma yang tidak disedari. Wanita ni bila dah muda tu dia memang cantik lah, Kamal kan? Cantik. Tengok Yaina, cantik. Datin pun cantik lagi tu. Datin pun cantik. Fahrin pun cantik. Tapi bila dah masuk umur warga emas, semua dah kecut, semua dah nampak kedut-kedut, walau letak makeup macam mana pun tak boleh dah Jadi apa pun dia akan melihat kembali, masyarakat terutama dia akan melihat dah habis dah cantik dia, tak ada lagi lah duit tu, dah tak jadi sugar baby. Nak kata nak jadi sugar baby dah tak boleh. Jadi impaknya ialah kesannya ialah kepada diri sendiri moralnya, akhlaknya dia dengan sedarnya. Kalau dulu
dia sedar. Tetapi apa yang berlaku sekarang ini ialah aktiviti sugar baby ini berlaku di bawah separa sedar. Tapi bila dah meningkat usia dari aspek psikologinya, dia dah sedar bahawa dulu dia begitu moralnya tidak ada langsung. Dan ini juga memberi kesan kepada keluarga. Kerana lama-kelamaan, masyarakat di sekeliling, orang-orang kampung, memanglah rumah besar. Tengoklah macam mana anak dia. Jadi, bualan-bualan itu, kita tahu waktu dulu kita tidak ada social media ya. Tapi sekarang dengan social media Kamal ya, berlakulah kutuk mengutuk, keji mengkeji, dan daripada sinilah orang kata membuahkan lagi orang kata perkara-perkara yang negatif yang boleh menyebabkan pelaku ini, yang mereka yang menjadi sugar baby ini melalui stres. Dan stres yang tidak ditangani dengan baik akan membawa kepada keburukan. Dan kalau ini melampau, dia boleh membawa juga kepada kemudaratan pada sugar baby yang dulunya sugar baby. Tapi kalau umur tu dah lanjut, kita tak tahulah sugar granny ke, kita tak tahulah ya. Tapi kita itu kelakar. Ya. Jadi maksudnya di sini, stres itu pasti berlaku, traumatis itu pasti berlaku, tapi trauma yang tanpa disedari. Membabitkan maruah, moral, keluarga, masyarakat, bangsa dan juga agama kita. Datin, sugar granny. Tak payahlah. Mungkin sour granny lah. Okey, Tuan Kamal, di penghujung perbincangan kita ini, baik, kita dah bincangkan secara terbukanya, kita tahu benda ni akan sentiasa wujud kalau ada permintaan dan penawaran. Dan tapi apa yang pasti, saya nak Tuan Kamal nyatakan kepada semua orang bagaimana perkara ini harus dibendung, perlu dibendung, dan juga secara moralnya ianya memang salah, tak kiralah apa pun justifikasinya. Ada tiga pihak yang berkaitan di sini ya. Nombor satu, mereka yang jadi sugar baby itu, yang kedua sugar daddy, yang ketiga yang mengaturnya. Ya. Maka kalau kita mau melihatnya, kita harus melihat dengan fakta. Ya, kelaparan dan kemiskinan boleh mendorong orang melakukan apa saja. Betul. Tetapi dalam fakta ini kita harus melihat apakah perlindungan dari sudut undang-undang yang boleh diberi, misalnya atas perlindungan gadis dan wanita, misalnya ya, perkara-perkara sedemikian. Begitu juga bagi orang tengah ni. Yang melanggar ini ataupun yang menjadi muncikari iaitu bapa ayam. Dalam undang-undang itu ada disebutkan mereka yang hidup atas, minta maaf ya, ini bahasa undang-undang, mereka yang hidup di atas hasil lendir ya, hasil lendir. Jadi orang ini adalah bapa ayam, chicken father, chicken mother, gitu panggil, ada peruntukan undang-undang. Begitu juga diri sendiri yang menawarkan perkhidmatan Seksyen 372B. Jadi yang harus dibuat, tindakan yang dibuat oleh SKMM yang melumpuhkan laman apps itu adalah satu tindakan awalan. Lebih kita juga masyarakat harus bangkit ya. Kerana kita melihat ini setiap hari, yang ini dalam apps, yang hari-hari kita lihat secara fizikal, kita juga harus mempunyai kekuatan yang sama untuk menentangnya ataupun menjalankan penindasan berterusan kepada mereka supaya tidak boleh beroperasi. Farin. Baik. Okey, dan sedikit konklusi daripada Datin Prof sendiri. Secara ringkasnya, silakan. Pada saya, sugar baby ni satu, orang kata seorang individu yang pada saya mempunyai moral yang rendah kalau daripada aspek psikologi. Saya terus terang ya. Dan seharusnya ibu bapa mainkan peranan yang penting, memantau, dan kalau boleh biarlah anak kita itu dididik daripada kecil lagi untuk mendapatkan wang saku sendiri dengan cara sambilan yang halal dan dipantau supaya mereka tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Itu yang sangat penting. Ringkas dan padat tentang isu kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Kamal Effendi dan juga Datin Profesor Dr. Mariani Magno kerana membincangkan topik sugar baby bersama kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pelbagai informasi pengasian kita dapat hari ini. Kalau anda tanya saya, Yana, memang salah dan tak boleh, masyarakat perlu bertindak. Ya, dan saya juga bersetuju dengan Faharin. Sama-sama kita menjadi masyarakat yang bertanggungjawab. Okey, baik, kami nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Okay, Wanita Hari ini akan terus memberikan kemanisan yang sihat kepada anda pada hari ini. Bersama dengan saya sekarang yang telah pun berada dalam talian adalah Nur Atira Samsudin, pegawai pemasaran jamu jelita yang akan bersama dengan kita menerangkan tentang produk-produk yang akan membawa kemanisan dalam hidup anda. Silakan Nur Atira. Terima kasih Farid. Apa khabar Farid? Baik, Alhamdulillah.
Okey, Assalamualaikum buat semua penonton wanita hari ini. Selamat sejahtera dan selamat tengah hari atau ucapkan. Okey, sebenarnya Farin, hari ini Atta nak berkongsi kepada semua penonton wanita hari ini tentang dua perkara yang Atta rasa hal ini memang cukup ditakuti oleh wanita, iaitu apabila kita nampak tua sebelum usia, Farin. Kita tahu kalau bercakap pasal nampak tua sebelum usia ni, yang pertama pastinya apabila kulit kita ni dah mula naik jeragat ataupun kedutan. Kita tahu jeragat ni, tumpukan gelap di kulit wajah ni akan menyebabkan kulit kita nampak tidak bermaya, nampak tak sihat. Jadi itulah sebab kita ni nampak tua. Dan kedutan semestinya kalau dah ada kedutan tu kita tahu bahawa hal ini menyebabkan menandakan tanda awal penuaan dah mula timbul di kulit wajah kita. Dan bila cakap pasal punca jeragat, Asa percaya hal ini pastinya berpunca dari sinaran UV dan turut, sebenarnya ramai tak tahu bukan sinaran UV saja, turut melibatkan hormon kita. Sebab perempuan ni, Farin, dari kita ni proses mengandung, kemudian kita dah bersalin, kita amalkan pil perancang, seterusnya bila dah meningkat usia, kita melalui fasa menopause. Jadi kita tahu wanita menopause akan mengalami perubahan kulit yang sangat ketara. Rambut kita dah mula gugur, kuku kita rapuh, tumit kita merekah, siku mula kekeringan dan sebagainya. Dan bila cakap faktor usia, kita tahu bila dah meningkat usia 25 tahun ke atas, kolagen dah berkurang. Jadi kulit kita akan menjadi cepat kering, kenduk, menipis, lepas tu mulalah naik kedutan dan jeragat, yang mana Atta kira wanita cukup takut dengan isu ni. Lebih lagi sekarang di mana penampilan adalah perkara nombor satu yang perlu dititik beratkan, Farin. Jadi ingin Atta kongsikan kepada anda, selain kita ni mengamalkan rutin penjagaan kulit dengan mempunyai skincare yang lengkap, kita juga boleh amalkan minuman tambahan seperti Perawat Pinky Plus ni, yang mana ia merupakan minuman pencerahan yang tinggi dengan kolagen. Macam tetradivitin, cara penggunaan ini pun cukup mudah supaya kolagen yang berkurang tadi dapat diganti semula, Farin, supaya kulit kita akan tetap anjal, tidak mudah berkedut walaupun terdedah dengan cahaya gadget, sinaran UV dan juga perubahan hormon. Dan ingin Atta kongsikan kepada anda, di dalam produk Perawat Pinky Plus ni, selain lengkap dengan 20 bahan bermutu tinggi dalam ni, turut juga mengandungi ramuan Exozentin, di mana Exozentin ni tadilah yang akan bantu bekalkan vitamin C, coenzim Q10 dan juga vitamin E. Katanya bahan dalam produk ini memang cukup baik untuk rawat masalah kulit anda seperti jerawat, jeragat, kulit kusam. Dan Farin, ramai yang takut nak amalkan, kadang-kadang risau dengan produk tiruan dan sebagainya. Ingin Atta kongsikan produk jamu jelita kami tiada produk tiruan dan anda boleh amalkan tanpa was-was kerana produk kami merupakan produk yang telah mendapat uji kaji makmal dan terbukti selamat penggunaannya. Dan produk ini boleh diamalkan ibu menyusu, tak ada masalah, ibu mengandung boleh amalkan, lelaki dan wanita pun boleh amalkan, Farin, produk Perawat Pinky Plus ni. Baik, yang satu lagi ni ada campuran buah nenas ni, Pine Tox Fiber, Atira. Okey. Yang kedua adalah produk yang Anda rasa bersesuaian buat anda yang ada masalah banyak toksin dalam badan. Sebab macam mana nak tahu badan kita banyak toksin? Badan kita akan cepat berbau, lepas tu badan kita akan naik jerawat dekat belakang badan, kita akan ada masalah susah lawas, perut tak selesa. Dan kadang-kadang tu ada juga orang yang dah amalkan macam-macam kaedah diet tetapi tidak memberi apa-apa perubahan buat tubuh badan. Jadi ingin Atta kongsikan kepada anda, apa kata anda amalkan Pine Tox Fiber ni sebagai booster untuk diet seimbang anda. Sebab Farin, dalam Pine Tox Fiber ni kalau anda amalkan sebelum makan, bantu mengenyangkan, dan selepas makan produk ini yang mana ramuan daripada inulin, ada kandungan daripada hudia, ada kandungan daripada teh hijau dan juga kopi hijau akan bantu untuk singkirkan lebihan makanan, sisa toksin dalam badan dan juga apa yang menyebabkan kita ni tidak lawas akan membantu kita untuk mempunyai sistem perlawasan yang lebih lancar. Dan ingin Atta kongsikan kepada anda, hal ini yang akan menyebabkan kenapa kadang-kadang tu kita ni buat macam-macam tapi masih lagi ada sas risiko tidak seimbang, keluar masih sendak semua dan sebagainya. Jadi anda boleh cuba dapatkan, amalkan Perawat Pine Tox Fiber ni. Kalau berat anda 70 kilo, anda boleh 70 kilo ke atas, anda boleh amalkan dua kali sehari, 70 kilo ke bawah sehari sekali. Dan produk ini cukup baik untuk bantu anda dapatkan badan yang diidamkan agar lebih mudah berfashion, agar kita ni lebih mudah untuk lakukan apa jua aktiviti Farin. Akhir sekali, Lady White, Atira. Okey, ini adalah produk yang cukup mendapat permintaan tinggi di kalangan wanita di Malaysia. Sebab produk ini berharga cuma RM38.90 saja tapi cukup memenuhi keperluan wanita di luar sana. Di mana wanita ni kalau selain tak jaga kulit, kita juga perlu titik beratkan tentang aset kita. Sebab bila kita ni meningkat usia, kita dah beranak dan sebagainya, aset dah tak seperti dulu. Jadi minuman Lady White ini yang berharga RM38.90 ni kita formulasikan dengan herba yang terbaik kita import, yang berkualiti daripada Thailand, ada daripada Melifika, ada Lobata, yang mana kedua-dua bahan ini akan bantu lancarkan hormon phytoestrogen dan juga estrogen di sekitar payudara dan pinggul wanita supaya
tidak lagi masalah aset yang mengendul dan sebagainya. Jadi Lady White ini akan bantu untuk kita mempunyai kulit yang lebih gebu, kulit yang lebih cerah dan juga bantu untuk kita dapatkan aset yang lebih menawan dan juga aset yang lebih terletak. Jadi ingin saya kongsikan kepada anda, buat anda yang nak menjana pendapatan, anda boleh menjadi sebahagian daripada kami, join jadi ejen dan stokis kami dengan WhatsApp WhatsApp di 013-3535-7553. Kita akan kongsikan apa yang menarik tentang produk jamu kita. Dan secara ringkasnya Farin, akan nak kongsikan kepada anda semua yang mana ada masalah kulit, yang masih mencari produk yang terbaik untuk anda amalkan, boleh dapatkan Pewak PT Plus yang berharga RM39.90. Dan anda yang nak ada badan menawan, dapatkan Pewak Fine Sock berharga RM38.90. Dan wanita di luar sana nak ada kulit yang cantik, aset yang menawan, dapatkan Lady White yang berharga RM38.90. Dan kesemua produk ini Farin semestinya produk yang telah mendapat uji kaji makmal, selamat penggunaannya, dan produk telah berada di pasaran hampir 10 tahun. Jadi jangan lupa layari www.jombai.mat untuk belian dan hubungi 013-3535-7553 untuk sebarang pertanyaan dan konsultasi. Terima kasih Atira, dapatkan produk jamu jelita anda sekarang. Sekali terima kasih kepada Atira dan kepada penonton-penonton wanita hari ini. Saya akan kembali bersama dengan Uyaina sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita Hari ini. Dan sebelum kami mengundurkan diri, ada sesuatu yang sangat menyentuh hati yang saya ingin kongsikan bersama dengan anda semua, di mana ibu warga emas berusia 60 tahun telah ditinggalkan oleh anaknya di tepi jalan. Siasatan mendapati anak tidak sanggup menjaga ibunya lagi, yang juga kudung kaki kirinya. Ibu tersebut ditinggalkan bersendirian dengan bekalan lampin pakai buang, berlinangan air matanya ketika ditemui. Dan keadaan ini suatu yang sungguh-sungguh menyedihkan kerana pastinya kita semua mempunyai ibu bapa yang sudah berusia, malah warga emas harus disantuni dan dikasihi. Dan alhamdulillah Lembaga Zakat Selangor telah membuat satu kenyataan dan telah mengambil tindakan untuk terus membantu warga emas ini ataupun ibu ini untuk dipastikan nasibnya terbela, Yana. Ya, betul. Dan saya kira inilah satu tindakan yang sangat-sangat selfish, berpentingkan diri sendiri, dan ia memerlukan peranan dari semua pihak sebenarnya. Dan kita sebagai anak ni kena ingat dan kena faham yang keberkatan dalam hidup kita ni sebenarnya datang dari doa ibu bapa kita, dan janganlah buat orang tua kita selalu bila perkara macam ni, Yana, kita faham ujian dugaan setiap orang, setiap keluarga berbeza-beza, tetapi bagaimana cara kita menanganinya itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Betul. Dan kita harapkan semoga nenek berusia 60 tahun ini terbela nasibnya dan dapat menjalani sisa hidupnya sebaik mungkin selepas ini. Okey. Baik. Okey, kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda yang setia bersama dengan kami selama 1 jam ni, dan saya kira topik berkenaan dengan sugar baby ni membuka minda masyarakat kita, dan saya secara peribadi walaupun tidaklah terlibat dalam aplikasi ini, tetapi juga pernah di-approach ataupun dihampiri dengan golongan-golongan sebegini, dan tawarannya memang luar biasa. Ingat Yana dan wanita di sana, jangan cari jalan singkat. Apa yang pasti kami akan kembali pada hari esok dengan menu yang cukup menarik, iaitu pelbagai menu kentang. Macam-macam kita boleh buat dengan kentang ni. Kentang itu, kentang ini. Bersama dengan rakan setugas kami esok. Kami mundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya, usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut baik